kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ingat tu. Tuan-tuan kasih sekalian, mari ya kita di antara orang-orang yang menyebarkan kasih sayang Allah ni, tuan-tuan. Melihat orang-orang di sekeliling kita adalah dengan kacamata kasih sayang ini, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Bukankah Rasulullah Nabi Muhammad SAW orang yang penuh kasih dan sayang pada manusia ini? Tak kira lah orang beriman, dan dia pun tunjukkan apa dia? Saya tersebut pada orang beriman memang nampak lagi jelas, tuan-tuan. Pada orang bukan beriman, dia berusaha untuk mengeluarkan mereka daripada ketidakberimanan mereka itu atau kafiran mereka itu kepada Islam. Untuk apa dia? Untuk dengan cara itulah dia akan bantu nanti, dia akan tolong nanti, atau yang namakan memberi syafaat nanti. Itu yang diingatkan kepada pakcik dia, saudara dia. Siapa tu? Itu Abu Talib. Kata, pakcik, sebut cukup la ilaha illallah. Tapi Pak Lahab tak? Kat sebelah tu, jangan Abu Talib, akankah kamu tinggalkan agama nenek moyang kamu? Jangan, dia kata. Maka terbolak-baliklah hati dia tu. Dan dia sebenarnya percaya dengan dibawa oleh Nabi, tapi cuma nak melafazkan tadi tu. Di sini nampak, tuan-tuan dikasih sekalian, Islam bukan hanya cukup di hati. Islam bukan hanya cukup di hati. Dia kena isytihad, dia kena nyatakan, kena sebutkan. Syahadah nama dia, iaitu apa dia? Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, isytihad. Ada isytihad itu. Dengan isytihad itu barulah Allah akan tunjukkan kepada kita. Ya, jadi itu. Soalnya itu bukan yang sekali lagi adalah disebut Allah sayang saya. Allah sangat pemurah kepada saya. So, ingat tuan-tuan, perasaan ini, keyakinan ini, percayaan ini yang mesti kita rasa semasa kita menyebut Bismillah ini. Ini adalah vitamin dahsyat. Ia adalah suplemen yang hebat, yang akan menggugah diri kita, beri semangat pada diri kita ketika mungkin sekeliling kita, tuan-tuan, rasa tidak sayang pada kita, mungkin benci kepada kita, tapi kita mempunyai satu yang Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, tuan-tuan. Itu Allah yang akan sentiasa menyayangi kita dan menyantuni kita, tuan-tuan kasih sekalian. Baik, tuan-tuan yang kasih sekalian, itu yang pertama. So pertama apa, tuan-tuan kasih sekalian? Itu Tuhan kita sangat pemurah dan sangat penyayang mereka. Baik, tuan-tuan kasih sekalian, motivasi kedua, tuan-tuan, boleh kita ambil daripada ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin, yang mana adalah segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Apakah motivasi yang boleh kita dapatkan daripada ini, tuan-tuan? Syukur kepada Allah adalah kunci kebahagiaan saya, kebahagiaan kita. Tuan-tuan yang kasih sekalian, tuan-tuan, Allah kata tadi bahawa dia sangat penyayang, dia sangat pemurah, tuan-tuan. Dia bagi nikmat kita satu nikmat tadi tu, atau rahmat dia dalam bentuk satu bentuk tadi di dunia ni, tuan-tuan dikasih sekalian. Dia nak tengok apa respon. Kita kata tadi dia macam testing kan, dia macam percubaan bagi kita. So dia nak tengok respon kita. Kalau kita kata, tuan-tuan, sedapnya, dan hanya setakat sedap saja, tuan-tuan, puji apa tu, nikmat tu saja, dan kita lupa kepada yang memberinya. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, tuan-tuan, Puasa Syukur dan Tafakkur. Beliau menulis ada satu buku, tuan-tuan, Puasa Syukur dan Tafakkur. Disebut apa namanya itu dia? Puasa Syukur dan Tafakkur. Itu kehebatan syukur dan tafakkur.
dia tersebut, dia kata tuan-tuan, perumpamaan nikmat yang Allah bagi kepada kita atau rahmat yang Allah bagi kepada kita tuan-tuan, umpama seorang raja yang ingin memberi hadiah kepada seseorang daripada rakyatnya. Maka tuan-tuan dikasihi sekalian, raja tersebut tidak memberi hadiah itu langsung. Maka dia hantarlah apalah nama dia tu, kalau raja apa dia? PA dia apa? Bendahara raja. Dia hantarlah tu bendahara ini untuk menyerahkan apa? Menyerahkan hadiah tersebut, ya, kepada individu yang dimaksudkan oleh raja itu. Maka tuan-tuan dikasihi sekalian, akan ada beberapa bentuk sikap respon daripada yang menerima hadiah itu. Ada pertama tuan-tuan, dia seronok dengan dia. Ya Allah, cantiknya, Allah bestnya, dapat hadiah, seronok. Dia suka pada hadiah itu dan lupa kepada bendahara yang bagi ni. Bendahara ni tengok je lah. Alahai, aku pun dia tak bagi terima kasih kepada aku. Okay, ada yang jenis kedua tuan-tuan dikasihi sekalian, yang mana ketika dapat hadiah itu seronok dapat hadiah tuan-tuan, dia kata terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Dia ingat bendahara itu yang bagi hadiah. Betul kan? Tuan, itu tidak cukup juga. Yang cukup bagaimana tuan-tuan? Maka ketika dia dapat hadiah tersebut, dia bersyukur dan berterima kasih dengan hadiah tersebut dan berterima kasih kepada bendahara tersebut, dan dia cakap, bagi tahu kepada agung, bagi tahu kepada raja bahawa saya sangat suka dengan hadiah ini. Terima kasih sangatlah. Maka tuan-tuan, saya adalah kambing kat belakang rumah tu, ambillah hadiah aku pula untuk raja. Saya ada apa? Ada makanan ataupun buah-buahan yang lazat, tolong bagikan. Itu siapa tuan-tuan? Maka raja ketika dapat tuan-tuan, walaupun hanya ayam kampung, okey juga, lama dah aku tak makan ayam kampung ya. Asyik ayam cucuk je. Cek. Hanya dapat ayam kampung original, Masya Allah, syukur sangatlah ni. Kadang-kadang raja tuan-tuan dapat hadiah pula daripada rakyat, dia tu rasa suka juga lah kan. Ya Allah, rakyat aku ingat aku, dia kata. Maka tuan-tuan dikasihi sekalian, mana agak-agak tuan-tuan yang akan disukai oleh raja tadi? Jelaslah yang nombor 3 tuan-tuan, yang ingat akan nilai hadiah tadi itu, dia berterima kasih atas hadiah tadi itu, dan dia juga berterima kasih kepada yang menyerahkan hadiah tersebut. Dan yang ketiga pada, dan dia lagilah berterima kasih kepada yang memberi hadiah itu. Maka orang yang bersyukur menurut kriteria Islam atau Imam Al-Ghazali ini adalah orang yang ingat hadiah tersebut, nilai hadiah itu, dia valuekan hadiah itu, dia sangat berharga bagi dia nikmat yang Allah bagi itu. Allah bagi pada dia itu nikmat hidup umpamanya. Nikmat hidup ini adalah satu nikmat Allah. So dia rasa tuan-tuan dikasihi sekalian, ini adalah satu yang perlu dia jaga, yang perlu dia pelihara. Dia ada nikmat kesihatan tuan-tuan. Di antara orang yang masuk jenis yang ketiga tadi, apa dia nak? Apa akan dilakukan? Kesihatan dia akan dia jaga. Dia bersyukur, ya Allah, aku sihat ni. Tuan-tuan, dia ingat kepada orang yang memberikan atau yang menyerahkan kesihatan itu atau menyerahkan kehidupan. Maksudnya tuan-tuan, melalui ibu bapa lah kita mungkin jadi hidup macam ni kan. Tiba-tiba keluar je kan. Dah ada kan. So makanya tuan-tuan, di antara yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua ibu bapa kamu. Kenapa tuan-tuan dikasih sekalian? Dia adalah
Macam bendahara yang menyampaikan kepada kita hadiah tadi tu, nikmat tadi tu, kurniaan tadi tu. Melalui dialah kita dapat. Maka tidak dikira hormat kepada raja kalau apa dia tu bendahara dia tu kita tak hormati. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak kira kita berterima kasih kepada kalau sekiranya kepada orang yang aku suruh menyampaikan rahmat aku itu kamu tidak berterima kasih kepadanya. Itu rahasia mengapa kita kena bersyukur kepada ibu bapa kita, berterima kasih kepada ibu bapa kita. Dan Allah tidak redha kepada kita selagi ibu bapa kita tak redha. Dan redha Allah itu sangat bergantung kepada redha ibu bapa. First tuan, layan bendahara dia yang datang dulu. Tahu dia bendaharakan buat jamuan sikit, buat jamuan. Alah, ini dari raja tu, tak tahu lagi hadiah dapat kita dapat. Dari raja itu saja kita sudah pada sudah gembira, kita sudah seronok. Rasa diberi satu penghargaan lah. Yalah kan. Hantar dia. Siapa agung bendahara dia tempat dia. Hantar jumpa Ustaz Firdaus. Raja kirim salam. Alamak, ya tu. Aku kirim salam. Kirim salam je baru. Seperti itulah tuan-tuan. Whatever tuan-tuan, ibu bapa kita itu. Ustaz, mak saya tak macam lah mak Ustaz. Tak sama. Ada orang-orang rasa bahawa saya mak dia tak pedulikan, dia tak kisah dia tuan-tuan. Diabaikan kamu. Tak apa, tapi dia yang menyebabkan kamu hidup. Dia masih umpama orang yang menyampaikan kepada kamu hadiah tadi tu. Tetap hargai dia, hormati dia, sambut dia. Walaupun dia tak bagi hadiah pun, dia sampaikan kepada dia. Sampaikan berita pun cukup lah. Layan dia. Jadi tuan-tuan, dari mana Allah nak tahu bahawasanya seseorang itu bersyukur kepadanya? Dia tengok kita bagaimana melayan itu kaki tangan dia ni. Bagaimana kita menghargai dan menghormati bendahara-bendahara dia ni. Dia nak tengok. Maka Allah kata, ma la yarham fil ardi la yarhamu fis sama. Ya, atau kama qala. Siapa yang tidak menyayangi, tidak mengasihi, tidak menghormati, tidak merahmati apa yang ada di muka bumi ini, niscaya yang atas pun takkan hormat dari dia. So sangat penting apa tu? Sayang kat bawah ni ha? Atas pun akan sayang. Mati. Sebab dia adalah semacam penyambung. Ya, penyambung pada kita. Kita dapat rezeki tu. Rezeki memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi tuan-tuan melalui bos kita. Melalui siapa ni? Bos kita. Kalau kita bekerja lah. Seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tahu nilai Alhamdulillahirabbil alamin, apa yang akan dia lakukan? Kau hormatlah bos kau tu. Tak payah, rezeki aku kan Allah bagi. Kalau bos salah, dia sebut salah pun. Bahasa Arab lain. Salah. Justru tanda hormat kita dengan Allah, karena kita bersyukur pada Allah, kita berterima kasih kepada bos kita. Makan minum kita sebenarnya itu Allah anugerah, sebenarnya Allah beri sebenarnya. Tapi tuan-tuan, ibu bapa kita yang menyediakan. Ibu bapa kita yang menyediakan. Mungkin kita undang, mak bagi makan, saya tak bagi makan pun sebenarnya Allah dah pastikan rezeki saya tahu. Ada ayat Al-Quran dia kata, wa ma min dabbatin fil ardi wala fis sama'i illa 'ala Allahi rizquha. Ya, tiada yang bergerak di muka bumi melainkan Allah yang akan bagi rezeki. Mak jangan macam-macam ya. Rezeki saya dari Allah. Rezeki dari Allah tu memang betul lah tu. Tapi bagaimana dia nak sampai kepada kamu?
Dia sampai melakukan buatan pada orang lain. Dan itu memang cara Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi sesuatu kepada manusia di muka bumi ini. Dia melalui perantaraan. Dia bagi melalui orang lain, melalui individu-individu. So Allah pun nak testing kita sebenarnya, nak tengok bagaimana kita nak merespon pemberian tadi itu. Seperti saya cakap tadi itu, ketika Allah begitu, Allah nak tengok bagaimana respon kita. Aku bagi satunya, dia nak tengok adakah dia menghargai nikmat tadi itu, rahmat tadi itu, dan bersyukur kepada orang-orang yang terlibat dalam menyampaikan rahmat ataupun nikmat itu kepadanya. Allah nak tengok. Sangat. Itu makanya Allah ayat kedua daripada Al-Fatihah ni Allah langsung sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Disebut apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yes. Orang yang tahu makna bismillah, dia akan follow dengan, dia akan ikuti dengan sebutan Alhamdulillah selalu. Dia akan sering sebut. Itu orang yang faham bismillah tu, dia akan selalu sebut Alhamdulillah. Mula dia bismillah, Alhamdulillah. Kan? Mula bismillah balik, akhirnya dengan Alhamdulillah. Yes, itu adalah sesuatu yang akan berkaitan rapat. Tak boleh nak dipisahkan. Ya, ada Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dikasih sekalian, orang kampung saya katakan, there is always something to be grateful for. Saya cakap tu. Anda faham tak? Saya terjemahkan. So apa tu? Akan ada selalu nikmat. Akan ada selalu sesuatu yang pasti kita perlu bersyukur, berterima kasih padanya. Kata, janganlah tuan-tuan, Ustaz, saya sakit-sakit sekarang Ustaz. Apa khabar makcik? Sakit-sakit makcik. Ustaz, kalau yang betul apa? Alhamdulillah Ustaz, sakit Ustaz. Makcik, sakit pun cakap lah. Iyalah Ustaz, sakit pun saya boleh datang kelas lagi. Dia kata tu, jalan lagi. Boleh bercakap lagi tu Pak. Aduh, memang tu Pak. Dah sakit dia tak boleh dah bercakap dah. Memang terlantar macam tu. Terbaring saja. Makcik ni sakit-sakit, Ustaz boleh lagi lah. Dia kata. So, macam tu lah tuan-puan dan kasih sekalian. Ada je lah sesuatu yang mana kalau kita melihat dia dengan hati yang jernih tadi itu, yang kita namakan lubut semalam kita bincangkan, maka kita akan dapatkan memang akan ada je lah sesuatu yang patut kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepadanya. Adalah. Maka oleh itu tuan-tuan, saya suka juga orang kampung saya dia cakap. It doesn't matter. If the glass is half empty or half full, kata, be grateful that you have a glass and there is something in it. Itu pun dah cukup. Tak kira lah dapat separuh ke ataupun tuan-tuan yang kasih sekalian, apa nama dia, suku ke, mana kan. Yang penting Allah dah bagi dah life kepada kita, kehidupan kepada kita dah. Dengan life yang Allah bagi kepada kita ini pun sudah cukup sebenarnya. Ada je hidupnya. Kita cakap, Ustaz ada je badan saya ni Alhamdulillah ni, walaupun kurus kerempeng. Ingat nampak, orang gemuk nak kurus tahu. Orang kurus nak gemuk apa? Belik betul dunia ni kan teman. Orang yang nampak rebonding nampak ni, dia nak keriting tu. Yang keriting nak rebonding tu. Alah. Oi. Itulah manusia tu. Manusia ya. Manusia. Yang masalah yang saya tengok, dia putih kan tuan. Dia nak hitam sikit. Dia pergi apa? Berjemur tu. Suka sangat. Nah yang hitam ni bukan main dah. Keluar duit banyak-banyak tu. Mana bagi putih. Macam dia polis tu. Alamak.
apapun keadaan kita, apa yang kita ada, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, tuan-tuan dan kasih sekalian, ya, tengoklah kita ada tu je dah cukup dah. Kita ada tu je cukup dah. Ya. So bersyukur dengan apa yang ada, itu adalah tanda kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Itu saya cakap tadi tu, orang bersyukur pada Allah tu, dia kena hargai apa yang dia miliki. Yang hadiah yang sampai kat dia tu, dia kena apa dia tu? Hargai. Walaupun hadiah itu sangat kecil. Tetapi jangan lihat hadiah itu, lihat dari siapa datang hadiah tu. Kan ingat tu? Kan kita kan? Kita kena tahu bahawasanya hadiah ni daripada siapa dapatnya. Ni kalau dulu kan masa couple dulu kan, couple-couplean. Ni kawan tu kan, dari orang yang dia bagi satu kotak sesuatu, tetapi kita tak suka kawan. Kita hargai dia. Kawan bagi kat ambil lah. Dia bagi kat kamu ni, dia bagi kat kamu ni. Kawan tolong bagi tahu. Jangankan dia nak bersyukur kepada orang yang apa tu, yang memberi dia tu. Kamu ni buat apa pula ni? Paksa-paksa aku nak ambil. Suka hati aku lah. Aku tak suka. Dan kita akan tolak siapa dia? Oh memang begitu. Sebab apa yang kita tak suka pada orang yang memberi yang pertama. So ingat ya, Allah kata pada Ana Ar-Rahman, Ana Ar-Rahim. I love you, I love you. I ready to give you. Saya sedia memberi pada kamu. I love you. Saya tunjukkan kita. Siapa kita tu, respon kita apa semestinya? Kita kena menghargai ini daripada Allah ni, daripada Allah ni yang maha agung, yang maha penyayang, maha pemurah kepada aku. Ya Allah, walaupun dia hanya dibagi tu buat apple sebelah. Kalau yang bagi tu dia bagi tu gula-gula je cuma. Anak tak nak makan gula. Kawan bagikan dia bagi gula-gula. Terima kasihlah, terima kasih kamu bagi kat aku. Dia suruh saya senyap, dia simpan tempat. Dah kahwin lepas tu tempat. Abang, ini gula-gula yang abang bagi. Tengok tu. Tak makan lagi ke? Ya. Bosan nanti, tak apa bang. Dia ingat apa dia? Benda ni tu. Manusia. Ya? So ingat teman-teman, so Allah macam tu. Ya? Makanya Allah di antara sikapnya teman-teman, dia suka melihat nikmat itu diguna oleh hamba dia. Ada teman-teman? Apa dia teman? Hanya di situ kan? Allah suka melihat nikmat itu digunakan oleh hamba-Nya itu. Tanda appreciate kita lah kan. Macam yang tu bagi ke mana, lokek ke apa, belah gelang ke cincin ke, maaf saya cincin saya tak ada dulu. So di antara orang yang appreciate tu daripada dia akan pakai selalu, akan guna selalu. Dia tak ada lagi. Tak ada lagi, tak sayang lah tu. So, tuan-tuan dan kasih sekalian, Allah pun macam tu juga. Allah suka melihat nikmatnya itu ada pada hamba-Nya itu. Dan hamba itu pun suka bercerita tentang nikmat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini kita tak senyap-senyap. Kita cerita langsung. Ustaz, nanti malu Ustaz. Nanti Ustaz kata kita ni menunjuk-nunjuk. Kan, mana? Orang Melayu punya macam orang Hindu macam tuan-tuan ni kasih sekalian, yang belum menunjuk-nunjuk tu yang macam itu. Nanti
tengok saya pakai gelang sampai ke sini. Tapi kita tuan-tuan, kita ada nikmat tuan-tuan, kita tunduk hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pakai dia dengan ketundukan hati. Memang kemas, cantik, tetapi kita tidak menyombong. Ustaz handsome lah, alhamdulillah. Tuan-tuan yang saya sekalian, ya, sebab Allah nak lihat kita sebut alhamdulillah itu sebenarnya. Ada. So setiap kita sebut alhamdulillah itu sebab dia gandakan tu. Dia gandakan. Dia suka sangat. Dia tak suka kita pakai tuan-puan, dia kata, handsome-nya awak. Iyalah, siapa lagi? Saya memang dari dulu dah handsome. Salah jawab. Itu salah pun. Salah. Kalau dia dipuji tadi itu, dia cepat balikkan sebut alhamdulillah. Allah sangat seronok tu nak ketika dia mendengar alhamdulillah jadi seorang hamba-Nya. Enak itu sebenarnya. Enak itu. Kalau tuan-puan berpakai percompan campion, orang saya asyik nak mengata tuan-puan. Membubuhkan diri tuan-puan. Bila tuan-puan nak sebut alhamdulillah tu? Tengok tu dahsyatnya dia ni, rusuknya. Dia orang cakap apa satu ni. Kita tak eloknya dia. So Allah melalui nikmat itu, melalui rahmat itu tadi itu, dia pemurah, dia penyayang tadi itu, dia nak tengok respon kita itu sebut alhamdulillah selepas bismillah tu. Kita nak, dia nak suruh kita banyak-banyak sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tu. Semakin banyak kita sebut dan makin tahulah Allah itu kita bersyukur kepada Dia. Alhamdulillah. So orang yang beriman Tuhan, orang yang dapat motivasi daripada Quran Tuhan, dialah seorang yang suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentiasa bersyukur kepada Allah. Sama ada dia dapat sikit ke, dapat banyak ke, apalagi tu lagilah dia bersyukur Tuhan. Makin banyak, makin merunduk dia Tuhan, makin ya Allah. Tak nampak kesombongan dia tu. Ya Allah, makin baiknya orang ni. Maka ada dua golongan je tuan-puan kena jealous, yang lain tak ada jealous. Dua golongnya tuan-puan boleh cemburu. Apa pertama Allah yang bagi pada anugerahkan kepadanya adalah Al-Quran. Dia dibagi iaitu kemahiran atau kepandaian dalam Al-Quran. Ya, mungkin dia hafal Quran, mungkin dia faham Quran dan beramal dengan Quran tersebut. Dan memang siang malam tuan itu jelah selalu yang bersama dengan dia tuan. Dia tak tinggal Al-Quran ini. Dia hidup bersama dengan Al-Quran. Orang ni betul tuan jelas dengan dia. Tapi jelas positif tahu. Jangan jelas tuan pecahkan saya ustaz. Itu jelas negatif. Ini jelas positif nanti. Kita telah bagi itu sebagai pendorong bagi kita. Ya Allah, aku nak juga lah macam itu. Ya. Itu nama dia dalam istilah bahasa Ribtah. Ribtah itu jealous, iaitu cemburu, iri lah. Ya, kita iri hati. Tapi tuan-tuan ingat, kita tidak ingin nikmat itu habis ataupun hilang daripada orang itu. Iri yang tak betul tuan-puan kita, apabila kita inginkan sesuatu yang ada pada orang tu, lepas tu kita ingin orang tu tak ada lagi dah nikmat tu. Macam kawan ni baru beli kereta. Maka tuan-puan, aku pun nak kereta macam tu lah. Lepas tu kita cakap pada, ya Allah, mudah-mudahan kereta tu berlanggar rosak. Kereta aku lagi cantik. Itu tuan-puan, ini iri yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana iri dengki lah kot nama dia. Istilah dia. So, kalau setakat tuan-puan, ya Allah bagusnya orang ni. Ya.
dapat nikmatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya pun dapat macam itu. Maka itu tak ada salah. Ya. Tetapi tuan-tuan ya, dia sebenarnya adalah akan jadi masalah kalau sekiranya yang diberi nikmat itu orang bukan Islam atau orang yang bukan beriman, orang ahli maksiat. Tuan-tuan yang boleh tuan-tuan irikan kedua lah ini, maka saya cerita kedua tuan-tuan. Yang tuan-tuan boleh irikan satu tadi apa? Orang yang diberikan Al-Quran. Orang beri Al-Quran dan beramal.